Beliau amat manja dengan datuknya, Tok Teh Jamai, dan neneknya, Tok Itam, yang memeliharanya sejak kecil sebelum tinggal bersama ayah dan ibunya. Beliau selalu teringat akan rumah datuknya yang terletak di tengah-tengah sawah padi di Kampung Tengah. Menurut datuknya, pada masa kecil, Abdullah amat suka bertanya dan bercerita. Dia akan bertanya apa-apa sahaja yang terlintas di hadapan mata ketika dibawa berjalan. Datuknya amat pandai bercerita. Kawan-kawan datuk beliau akan datang ke rumah mereka selepas solat maghrib untuk mendengar datuknya bercerita tentang pengalaman hidupnya. Rumah mereka selalu sahaja dikunjungi tetamu. Saya rasa dari situlah benih bercerita itu tumbuh di dalam diri saya sedikit demi sedikit. Saya suka mendengar kisah-kisah hidup datuk. Kadang-kadang ceritanya itu dapat dibandingkan dengan Awang Belanga atau Awang Batil di Kedah atau Tok Selampit di Kelantan. Bezanya hanyalah datuk saya itu bercerita daripada pengalaman hidupnya yang sebenar, bukan cerita dewa-dewa dari kayangan atau cerita orang sakti. Dia tidak menggunakan belanga atau batil sebagai mengiringi ceritanya, tetapi cara dia bercerita membuat kita suka mendengarnya. Cukup menarik. Ternyata pengalaman mendengar cerita daripada datuknya ini meninggalkan kesan yang amat mendalam kepada dirinya yang menjadi seorang penulis yang sangat berbakat, terutama dalam penulisan kreatif. Sangat besar, sangat luas pengalamannya ketika sebelum zaman pendudukan Jepun lagi, semasa zaman pendudukan Jepun, semasa pemerintahan Belanda di Indonesia, beliau juga turut terlibat menentang penjajahan Belanda di Indonesia. Jadi ini semua pengalaman ini semua sebahagian besarnya diterapkan dalam karya-karyanya, dan tidak semua pengarang memiliki ataupun melalui pengalaman seperti ini. Beliau seorang yang kaya pengalaman, dan tidak dapat tidak apabila seorang penulis itu, seorang pengarang itu menulis, sedikit sebanyak kita akan dapat percikan-percikan daripada pengalaman seseorang sastrawan itu di masa lalu ke dalam karya. Minat membacanya sudah tertanam sejak kecil lagi. Ketika memulakan sekolah pada usia 6 tahun dan belajar menulis, beliau sudah mula suka membaca. Menurut beliau, pada masa itu di sekolah tidak ada perpustakaan. Buku-buku cerita dari pejabat karang mengarang disimpan di dalam sebuah almari oleh guru besar di sudut pejabat dan dikunci. Dari almari ini jugalah beliau menemui hikayat Terung Pipit yang paling digemarinya, kerana kisah itu terjadi di negeri lindung bulan Kedah Tua, yakni negeri Kedah. Abdullah menceritakan kisah-kisah yang dibacanya kepada datuknya dan turut didengar oleh teman-teman datuknya. Beliau mengambil alih sebagai tukang cerita. Ketika belajar di sekolah Melayu, beliau tertarik kepada pelajaran ilmu alam, sejarah dan mengarang, dan terlalu menyukai peta, baik peta Kedah atau peta dunia yang digantungkan di dinding sekolah. Setiap kali terjumpa nama-nama baru ketika membaca buku cerita, sejarah atau ilmu alam, beliau akan cuba mencarinya di dalam peta. Kemudiannya, beliau membaca buku-buku yang agak tebal seperti Hikayat Abdullah dan Sejarah Melayu dan buku-buku cerita klasik yang ada di rumahnya, mungkin peninggalan tuan rumah yang lalu. Antaranya syair Siti Zubaidah, Gul Bakawali, dan syair Semiskin. Sejak kecil, dia suka menonton pertunjukan wayang, Mak Yong, Bangsawan dan Hadrah di Sungai Kering yang biasanya dimainkan di tengah-tengah sawah pada masa musim potong padi dan bulan terang. Tiap-tiap malam, beliau akan pergi menonton mereka berlatih. Persembahan bangsawan yang ditontonnya ialah Indra Bangsawan.